Assalamualaikum dan hai semua. Okey, hari ni kita akan belajar masih lagi tahun 6, okey, tentang bahagi perpuluhan. Okey, untuk minggu lepas cikgu dah tunjukkan, kita dah sama-sama belajar cara nak buat darab perpuluhan. Okey, hari ni kita nak tengok macam mana cara kita nak selesaikan soalan perpuluhan yang melibatkan bahagi. Okey. Cikgu dah sediakan 4 jenis soalan. Okey. Sekarang awak kena tengok macam mana cara kita nak selesaikan bahagi perpuluhan. Okey. Okey, untuk soalan yang pertama. Okey, nombor pertama ni ada perpuluhan. Yang ni tak ada perpuluhan. Yang ni tak ada masalah sebab awak dah pernah belajar sebelum ni. Kita terus buat je. Okey, cikgu akan tunjuk sebab takut ada yang dah lupa. Okey, kita akan guna bentuk lazim biasa. Okey, 6 darab berapa jadi 2? Tak ada, jadi sifar. Okey. Turun 7. 6 darab berapa jadi 27? Ataupun 7 bagi 6? Okey, 1. Betul ke 1? Salah. Sebab bukan 7, dia adalah 27. 6 darab 4 jadi 24. Sebab tu penting tahu cara nak turun-turun ni. Okey. Jadi 7 tolak 4 3. Sini dah tak ada, letak titik sahaja. Turun nombor 3 kat sebelah dia. Okey. 6 darab berapa jadi 33? Okey, paling hampir adalah 6 darab 5. Jadi 30. Tolak dapat 3. Okey, untuk perpuluhan kita tak boleh tinggal ada baki. Kita kena turunkan sifar supaya sampai tak ada baki. Okey. Jadi 6 darab 5 dapat 30. Okey, baru tak ada baki. Okey, persoalan sekarang ni dekat mana kedudukan titik dia? Okey, untuk bahagi dia berbeza dengan darab. Kalau darab kita kena kira dari belakang. Okey, untuk bahagi titik dia mestilah lurus. Untuk soalan macam ni sebab dia ada bahagi sebelah sahaja. Nombor ni sahaja yang ada bahagi, ada perpuluhan, yang ni tak ada perpuluhan. Jadi hanya pastikan titik perpuluhan lurus dengan soalan. Okey. Untuk yang ni pula, walaupun kita turun sifar, kalau macam soalan lain, bila turun sifar akan ada titik. Tapi sebab kita dah ada titik perpuluhan kat depan ni, tak perlu tak perlu letak titik perpuluhan lagi. Sekali sahaja. Okey, boleh? Jadi jawapan untuk yang nombor 1 adalah sifar perpuluhan 455. Okey, boleh? Seterusnya kita akan jawab soalan nombor 2. Okey, nombor 2 ni, soalan ni simple, 2 bahagi 4. Tapi sebab ramai rasa macam, kenapa 2 bahagi 4? 2 kan lebih kecil. Okey, sebenarnya ada je soalan macam ni. Dan ada banyak soalan macam ni. Yang pastinya bila nombor kecil bagi nombor besar ni, nombor yang sikit nak bagi 4 lebih besar, dia akan dapat perpuluhan lah nanti. Okey, ada murid dia terbalik, dia buat mungkin soalan ni salah salin, salah tulis. Jadi dia buat 4 bahagi 2. Dia terbalikkan. Kita tak boleh tukarkan sebarang je nombor. Kecuali tambah. Tambah tak apa, kita tukar kedudukan. Untuk tolak tak boleh, bahagi tak boleh. Darab boleh juga. Okey. Okey, contoh 2. Nombor yang kita sebut dulu adalah nombor 2. Jadi 2 akan duduk kat dalam. 2 bahagi 4. Okey. Kalau ikut memang tak ada kan, jadi akan jadi sifar lah kat sini. Turun sifar. Okey. Bila nombor perpuluhan tak ada baki, jadi 2 ni kita akan turunkan sifar, turun dari langit. Tak sifar. Bila turun dari langit macam ni, kita akan letak titik perpuluhan. Boleh? Macam soalan tadi, kita turun juga sifar. Tapi sebab kita dah ada perpuluhan sebelum ni, jadi kita tak payah letaklah lagi sini. Sebab tu ada sekali je perpuluhan kat sini.
Untuk sini belum ada perpuluhan kat depan. Jadi kita akan letak perpuluhan dia. Bila kita turunkan sifar. Okey. Jadi 4 darab berapa jadi 20? 4 darab 5. Jadi 20. Okey, jadi jawapannya adalah sifar perpuluhan 5. Okey, boleh? Okey, bagus. Untuk soalan yang kedua, cikgu pecah kepada 2 sebab dia nombor yang sikit macam ni. Okey, macam ni 2 bagi 4. Okey, yang ni 3 bahagi 1/5. Okey. Jadi nombor 3 duduk kat dalam. 3 bahagi 1/5. Okey. Inilah adalah cikgu nak tunjuk cara kita nak selesaikan bahagi perpuluhan untuk tahun 6. Okey. Kalau kita tengok 1/5 ni adalah pembahagi dia. Ada ke orang yang hafal sifar 1/5? Tak ada kan? Kalau ada pun tu memang lain lah dia. Special sikit. Okey. Jadi kita nak tukarkan untuk tahun 6 bahagi perpuluhan. Hanyalah kita nak tukarkan pembahagi ni jadi nombor biasa, nombor bulat. Macam ni nombor perpuluhan. Okey. Kata kunci untuk bahagi tahun 6 adalah bagi perpuluhan tahun 6 adalah hilangkan titik pada pembahagi ni. Okey. Jadi kita gerakkan ke belakang sekali. Secara automatik sebelah pun kena gerak sekali. Sini titik sebenarnya. Macam aku dah bagi tahu sebelum ni, kalau titik dia tak ada sebenarnya dia menyorok kat belakang ni. Okey. Jadi soalan yang baru dia akan jadi bila titik ke belakang dia akan hilang. Dia akan jadi 15 sahaja. Yang ni 3 ada mangkuk kosong letak sifar. Ini adalah soalan untuk bahagi perpuluhan tahun 6. Kita akan bergerak sekali. Sebab nak hilangkan titik, bawa pergi belakang sekali. Bila sini bawa, sini pun kena tambah satu lagi. Boleh? Kita tak boleh tambah sebelah ni je. Sini tak tambah, tak boleh. Kita kena dua-dua bergerak serentak. Contoh kalau sini ada 2 kali titik. 2 kali bergerak, sini pun kena 2 kali. Faham? Okey, bagus. Sekarang kita ada sifar 15. Sifar 15 macam biasalah kita ada hafal kan? Ataupun kita boleh buat sifar tu. Okey, jadi 15 darab 2 jadi 30. Jawapannya adalah 2. Yang ni tadi sifar perpuluhan 5. Okey. Boleh? Ini adalah yang asas untuk yang tahun 6. Hilangkan titik pada pembahagi. Bergerak ke belakang, hilangkan dia. Sini bergerak sekali, sini pun bergerak sekali. Okay, kita akan tengok soalan yang ketiga. Contoh yang ketiga kita akan belajar sama-sama. Okey. Ni macam mana pula ni? 564.798 per 2,6. Macam mana pula bentuk soalan macam ni? Okey. Kita dah belajar pasal pecahan sebelum ni. Kita pun dah pernah buat soalan per macam ni. Okey. Per tu maksudnya adalah bahagi. Okey, selain daripada bentuk bahagi biasa ni, ada simbol bahagi. Untuk operasi bahagi dia boleh guna per. Maknanya kalau awak nampak per tu adalah bahagi. Kalau simbol bahagi ni, confirm adalah bahagilah. Boleh? Jadi kalau nampak soalan macam ni, jangan buat-buat terkejut lah. Tu kita dah belajar. Per ni maksudnya adalah bahagi. Maksudnya 564.798 bahagi 2,6. Okey, faham? Okey, langkah pertama tengok pembahagi dia dulu. Pembahagi tu maksudnya yang kat tepi ni. Yang duduk kat luar ni. Ni pembahagi 6 tak ada masalah, ada nombor bulat. Yang ni pembahagi 4 tak ada masalah sebab ada nombor bulat. Yang ni pembahagi 1/5. Okey, yang ni yang awak akan belajar masa tahun 6. Bila pembahagi dia ada perpuluhan, kita akan bergerak. Kita nak hilangkan titik tu. Bila nak hilangkan bergerak sekali, sini pun kena bergerak sekali juga. Okey. Sekarang kita tengok soalan nombor 3. Okey, pembahagi dia ada perpuluhan. Jadi kita nak hilangkan titik ni. Okey. Bergerak sekali je lah sebab ada satu nombor je belakang dia. Mesti gerakkan sekali yang ni. Tengok daripada titik pun bergerak kat sini. Okey.
Tengok soalan yang keempat. Pembahagi dia pun ada perpuluhan 2.3. Bergerak sekali daripada titik anak panah tu. Ni pun daripada titik sekali. Okey. Jadi cara kita nak tulis soalan yang baru, salin. Okey, 5 6 4. Okey, jangan letak titik kat sini sebab kita dah alihkan tadi ke belakang. Okey, tulis 7. Okey, barulah ada perpuluhan. Okey, 9 8 bahagi 26. Okey, titik dah tak ada sebab kita dah alih. Awak tengok kat sini betul-betul. Asalnya kat sini kita hilangkan, pergi bergerak sekali. Okey, tak ada titik dah kat sini. Bila sini gerak sekali, sini pun akan bergerak sekali juga. Asalnya kat sini kan titik dia antara 4 dengan 7. Okey, tapi dah hilang, kita dah gerakkan, alihkan ke belakang. Okey, boleh nampak perbezaan ni? Okey, bagus. Okey. Sekarang kita akan selesaikan soalan ini. Okey, nak selesaikan soalan ni kita kena buat sifir 26. Okey. Kita buat sifir 26 kat sini. Okey, cikgu nak tunjukkan satu cara buat sifir guna kaedah split and add. Okey, contoh sifir 26. Okey. Sini akan jadi 26 ah. Okey. Ni sifir 2 semua. 2, 4, 6, 8, 10. Okey, sampai situ je. Okey, 6, 12, 18, 24, 30. Okey. Ni adalah cara kita nak bina sifir 2 digit. Okey. Ni nak guna sifir 26, sifir 26. Okay. Jadi, yang pertama awak pecahkan nombor 26 ni. Sebelah sifir 2, sebelah sifir 6. Yang penting mestilah dia lurus dengan nombor sebelah ni, sebaris. Jangan sangat nanti kamu akan confuse. Okey. Bila 2 digit macam ni tak ada masalah, tulis sahaja. Okey, kalau ada 3 digit, ni ada 3. Kalau buat 26, lepas tu jadi 412, tak logik. Takkanlah 26 darab 2 jadi tiba-tiba jadi 100. Betul? Okey. Jadi nombor yang belakang ni, cikgu garis ni, kita salin sahaja. 2 8 4 sifar. Okey, boleh? Okey, nombor yang kat depan ni, okey, macam 4 dengan 1 tu kita akan tambahkan dia. Okay, jadi 4 tambah 1 5. Boleh? 6 tambah 1 7. 8 tambah 2 10. 10 tambah 3 13. Okey. Dan seterusnya kat bawah tu. Okey, boleh? Ni adalah untuk sifir 26. Okey, mungkin kita boleh sambung lagi sikit bawah. Akan jadi 12, 14, 16. Yang ni akan jadi sifir 6 ni akan jadi 36, 42, 48. Okey. Tengok sama-sama ya. Yang belakang kita salin je. 6 2 8. Okey. Yang depan kita akan tambah. 12 tambah 3 15. 14 tambah 4 18. 16 tambah 4 20. Okey, jadi ni adalah sifir 26. Ni sifir 2, ni sifir 6, ni adalah sifir 26. Ingat, nombor belakang salin sahaja. Yang depannya kita perlu tambah. Macam ni ada 2 digit, tak payah buat apa-apa. Okey, boleh faham? Okey, ataupun kita boleh tambah berulang macam biasa.
Juga akan tunjuk untuk sifir untuk soalan nombor 4 nanti. Okey. Jadi untuk soalan ni, okey, kita akan selesaikan dia. Okey. 26 kita nak darab berapa yang paling hampir dengan 56. Okey, kita akan dapat darab 2. Okey, tulis atas nombor yang hujung. Okey, jadi 52. Okey, boleh? 6 tolak 2, 4. Okey, turun nombor 4. Cari nombor 44 kat sini, ada ke? Okey, paling hampir adalah 26. Darab 1, 26. Okey. 8. Okey, turun nombor 7. 187. Cari kat ujung ni. Ada 187. Okey, paling hampir adalah ni. Tengok yang keberapa kedudukan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Jadi 182. 7 tolak 2, 5. Okey, yang ni titik. Tak ada apa. Turunlah nombor 9. Okey, jadi 59. Paling hampir adalah darab 2. Jadi 52. 9 tolak 2, 7. Okey, sebelum tu tengok. Kat sini dah ada titik, letak titik. Mesti lurus titik. Okey. Okey, turun nombor 8. Dapat 78. Ada nombor 78 tak? Okey, 1, 2, 3. Okey, siap soalan ni. Jadi jawapannya adalah 217.23. Ingat untuk bahagi, jawapan dia duduk ke atas sekali. Sebab tu proses nak buat bahagi mesti tulis atas baru turun nombor bawah. Sebab cikgu tengok ramai murid yang terus tulis bawah ni, atas ni tinggalkan kosong pun ada. Tak tulis apa-apa, tak boleh. Sebab untuk bahagi jawapan dia duduk di atas. Okey. Boleh? Sekarang kita tengok soalan yang terakhir. Okey. Nombor 4. Okey, tadi kita dah alihkan titik. Sekarang kita akan buat bentuk lazimnya. Okey, jadi bahagi 23 lah kat sini. Okey, 23. Okey, sebab kita dah alih ke belakang. Jadi 196. Okey, sini tak ada titik dah, dia beralih ke belakang. Okey, sini 6.5. Ni pun terus tak perpuluhan pun boleh. Okey, sebab dia lurus kan. Okey, sekarang kita nak buat sifir 23. Ni dah sifir 23. Okey, tadi kita guna kaedah yang cikgu kata kaedah spek tu kan. Iaitu kaedah split and add. Ni nak masuk kaedah spek yang kita guna ni. Kita asing, betul kita tambah. Tu split and add. Okey, untuk bina sifir 2 digit. Okey. Okey, sekarang kita nak buat sifir 23. Contoh awak tak nak guna split and add ni, awak boleh tambah secara berulang. Okey, contoh sifir 23. Okey. Kita nak buat tambah secara berulang-ulang sahaja. Okey, tak ada masalah. Yang penting waktu tambah jangan salah kira. Okey, kita buatlah. 23 tambah 23. Tambah lagi 23. Tambah lagi 23. Okey, semua mestilah tambah 23. Okey, kita nak tambah ni sampai bila? Kalau nak pastikan sama awak ni jenis cuai ke tak, kita akan tengok bila kita jumpa soal nombor sampai 230. Maksudnya 23 darab 10 awak akan dapat 230. Kalau tak dapat 230, maksudnya mesti ada silap kira di mana-mana antara semua ni lah. Okey. Tambah lagi.
Jadi 1. Okay, 161. Ni bahayalah ni. Jual. Okey. 161 tambah 23. Okey. Betul kan kita kira ni? Tambah lagi 23. Sampai jumpa nombor ni. Tambah 23. Tambah 23 je semua. Okey, kita dah jumpa. Maksudnya ni adalah darab 10 lah. Okey, ni 1. Ambil nombor yang di bawah garis. Jangan ambil nombor 23 ni. Ambil nombor yang di bawah garis. Ke darab 4. Darab 5. Darab 6. 7. Yang sama Yang nombor sama. Tulis ni 7. 8. 9. Ni yang ke 10. Okey. Maknanya untuk bina sifir 2 digit, nak guna jari tak cukup. Mana ada orang ada jari 26. Kalau setakat sifir 5 tu boleh lah nak kira jari 5 kali. Ataupun sifir 9 boleh guna jari tutup. Tapi kalau untuk sifir yang 2 digit ni 23, 26, tak cukup jari, tak ada orang jari banyak macam ni. Jadi kita kena ada cara untuk bina sifir. Okey, yang pertama awak boleh guna kaedah spek ni ataupun kita panggil dia sebagai split and add ni. Buat sifir 2, sifir 6 tu. Yang nombor depan ni kita tambah. Yang belakang ni salin sahaja. Tu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, nak senang ataupun malas nak ataupun awak lupa cara ni. Yang ni kena pastikan jangan cuai lah waktu kira. Awak tambah je berulang-ulang sifir tu. Tambah sampai dah dapat yang ke-10 ni adalah nombor yang sama, letak sifar belakang. Kalau contoh sini awak dapat 229. Tu masalah sebabnya nak kena cari pula dekat mana yang silap kira tu. Okey. Jadi kena hati-hati waktu kira. Okey, jadi sekarang ni kita akan tengok. Okey, untuk soalan ni 23 196. Okey, paling hampir. Cari nombor. Kita ambil 3 nombor terus. Sini. 196 ada tak? Okey, yang paling hampir 196 sepatutnya berada di antara 184 dengan 207 kat tengah-tengah. Jadi kita kena ambil nombor yang untuk bahagi mestilah ambil nombor yang paling hampir dan lebih kecil. Yang ni lah. Sebab apa lebih kecil? Hampir dengan lebih kecil. Sebab apa? Sebab kita nak tolak nanti. Kalau nombor besar tak boleh tolak. Faham? Okey. Jadi kita akan ambil nombor darab 8. Okey, nombor 8 tu nak tulis kat mana? Nombor 196. Ada 3 nombor. Okey, kita mesti tulis pada yang nombor yang paling hujung. Okey, kat sini. Tulis 8 atas 6. Yang ni biar je. Okey, jadi dapat 184. Turun nombor 6. Okay, 126. Kat mana 126 paling hampir? Okey, antara nombor 115 hingga 138. Ingat, kita mesti ambil yang paling hampir dan lebih kecil. Okey, ambil darab 5 ni. Okay. Darab 5 akan jadi 115. 6 tolak 5, 1, 1. Ni tak ada. Okey. Turun nombor 5. Okey, 5 tadilah. Darab 5. Okey. Jadi jawapan untuk soalan ni adalah 85.5. Okey. Ingat untuk tahun 6 bahagi perpuluhan, kita nak hilangkan titik pada pembahagi ni. Caranya adalah dengan macam mana tadi cikgu bagi tahu? Caranya kita kena alihkan titik ke belakang sekali. Tengok pada nombor belakang ni lah, perpuluhan ada berapa digit. Tapi biasanya ada 1 digit je. Dia bergerak sekali, yang ni pun bergerak sekali. Yang ni pun sama.
Nak hilangkan titik, gerak sekali, alihkan. Yang ni pun sama, alihkan sekali-sekali. Titik dia mesti lurus. Untuk nombor macam ni kena hati-hati. Bila tak ada nombor lagi, letak perpuluhan, turun sifar. Yang ni permulaan untuk tahun 6 awak ni lah. Okey, boleh? Boleh faham? Dalam video ni ada banyak cikgu ajar pasal bahagi perpuluhan, ada cara 2 kaedah nak bina sifir 2 digit. Mana tadi? Okey, merangkumi semua dah, sebab tu dia agak panjang. Tapi video ni sangat bagus. Contoh kalau awak lupa boleh tengok semula. Okey, siap dengan syarat dia lagi. Ambil yang hampir dan lebih kecil. Okey, boleh? Harapnya lepas ni boleh jawab dengan lebih baik dan betul untuk semua soalan. Okey, sekian, terima kasih.